Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala musannif al-alamah Al-Syaikh Sa'id Hawa rahimahullah bima naqala an al-Imam Abi Hamid Al-Ghazali rahmatullah alaih wa nafa'allah bi'ulumihima fid dharain. Amin. Sesungguhnya zakat adalah wujud solidaritas yang bisa dipahami hikmahnya, dan akal juga punya kecenderungan kepadanya. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita masih lagi dalam penghayatan batin yang pertama dalam ibadat haji, iaitu kefahaman. Perkara yang paling asas menurut pengarang kitab kita ini, supaya ibadat haji yang kita lakukan benar-benar dapat berfungsi sebagai wasilah tazkiyah, sarana tazkiyah. Perkara yang paling asasnya adalah kita memahami al-fahmu, memahami tentang ibadat haji itu sendiri. Termasuk memahami di mana sisi berkesanan ataupun pentingnya, bezanya ibadat haji dengan ibadat yang lain. Di mana sebelum ini dia dah pun menjelaskan bahawasanya ibadat haji ini di luar daripada kefahaman akal dan juga kebiasaan nafsu itu sendiri. Manakala ibadat-ibadat yang lain, akal boleh faham tujuan. Tapi ibadat haji ini, akal tak boleh nak selami tujuan. Dia semata-mata perintah. Kita buat manasik. Contohnya tawaf, kita Kaabah. Berulang-alik sa'i di antara Safa dan Marwah. Jadi akal kita ni tak boleh nak agak. Kenapa? Kan dia di luar daripada logik. Jadi orang yang melakukan ibadat haji ni, dia memang itu tanda kepatuhan, perhambaan. Seolah-olah dia menyatakan saya tidak faham, tapi oleh kerana saya ni hamba Allah dan Allah SWT perintahkan, saya lakukan. Dan sudah tentu apa yang disuruh oleh Allah itu ada hikmah, ada tujuannya untuk hamba. Jadi kata dia, kemudian dia bawa kepada kita dalam bacaan kita ini, zakat. Zakat contohnya kita faham. Kata dia zakat ni wujud solidaritas. Maknanya tujuan zakat ni kita dapat faham bahawasanya dalam bahasa Arab disebut irfaq. Irfaq iaitu untuk kita menzahirkan simpati kita pada orang susah, ataupun menzahirkan solidaritas, perasaan kebersamaan untuk bersama-sama dengan orang yang tidak bernasib baik. Jadi yang bisa difahami hikmahnya. Bagi zakat ni kita boleh faham hikmahnya itu, dan akal juga punya kecenderungan kepadanya. Dari segi akal, orang yang baik dia tidak bersifat individualistik, dia tidak ananiah, sebaliknya dia sentiasa simpati pada orang lain. Puasa adalah mengalahkan syahwat yang menjadi alat musuh Allah. Itu pun akan dapat faham. Tujuan puasanya adalah untuk kita memenangkan aspek positif dalam tubuh kita, tidak dibelenggu oleh nafsu. Puasa adalah mengalahkan syahwat yang menjadi alat musuh Allah, ini syaitan, dan konsentrasi ibadah dengan menahan diri dari pelbagai hal yang menyebukkan. Jadi kalau kita hidup dengan asyik fikirkan makan, minum saja, maka kita tak akan dapat meluangkan masa untuk ibadat.
rokok dan sujud dalam salat adalah merendahkan diri kepada Allah dengan berbagai perbuatan yang mencerminkan kerendahan. Jadi yang kita rokok itu mencerminkan rendah kita di hadapan Allah. Dan kita sujud pun sama juga mencerminkan bahasanya kita ni menyedari hakikat diri kita sebagai hamba. Dan jiwa pun sudah terbangun untuk mengagungkan Allah. Ini terjemahan dia terbangun. Tapi kalau tengok pada bahasa Arabnya, wan nafsu, kata dia jiwa tu sendiri. Mana jiwa seorang Muslim itu sendiri. Walin nufus unsun bita'zimillah. Mana jiwa ni sendiri pun dah biasa dipanggil. Terbiasa untuk merasakan bahasanya Allah Ta'ala ni sememangnya dia agung. Jadi tidaklah luar biasa sangat tentang sembahyang itu, kerana dapat difahami juga. Akan tetapi berjalan mundar-mandir dalam sa'i, kata dia. Beza dengan haji. Kata dia akan tetapi berjalan mundar-mandir, ibu ulang alik ketika sa'i. Melontar batu kerikil ketika ramul jamurat. Pada hari nahar, hari 10 Zulhijjah, hari raya tu. Jemaah haji akan melontar satu telaga lah, iaitu Aqabah. Jamratul Kubra, melontar dipanggil apa? Jamratul Aqabah. Kemudian hari yang berikutnya 11, 12 dipanggil, dan ikuti 13 ini bagi orang yang masih kekal di Mina, maka melontar di tiga telaga. Al-Kubra, Al-Aqabah, kemudian Al-Wusta dan juga Sughra. Jadi melontar batu ni 70 biji batu semua. Satu telaga yang pertama, hari yang pertama 7. Ikuti hari yang berikutnya 7 kali 3, 21. Jadi 21, 3 hari, mana 63 campur hari yang pertama tadi. Hari raya 70 batu, 70 biji batu semuanya. Dan perbuatan yang lain semisal dalam ibadat haji, semisal dengan berulang-alik Safa dan Marwah, semisal dengan melontar batu kerikil tadi ni, iaitu bermalam di Mina, bermalam di Muzdalifah, kemudian tawaf itu sendiri. Kata dia tidak biasa bagi jiwa. Bukan benda yang biasa, bukan benda yang kata apa, yang dapat difahami oleh jiwa, dan tidak bisa difahami maknanya oleh akal. Yang mana waktu kita sebut istilah tadi ni, mana di luar akal dan juga di luar nafsu dia panggil, dan keinginan diri. Tidak ada faktor yang mendorong untuk melakukan hal tersebut. Jadi bila di luar akal dan di luar nafsu, di luar daripada kebiasaan diri, habis kenapa manusia buat? Maka tidak ada faktor yang mendorong untuk melakukan hal tersebut kecuali semata-mata perintah dan tujuan. Dan juga semata-mata tujuan untuk melaksanakan perintah yang wajib diikuti, yang wajib ditaati. Hal ini mengandung arti menghentikan peranan akal dan memalingkan jiwa. Memalingkan keinginan diri dan tabiat dari hal-hal yang telah diakrabinya, yang telah dibiasai. Jadi makna haji ni seolah-olah Allah nak mendidikkan kita untuk menyisihkan seketika akal kamu. Dan juga menyisihkan seketika nafsu serta tabiat kamu. Yang mana kamu biasa hidup dengan akal, kamu biasa hidup dengan
nafsu dengan tabiat. Kamu tinggalkan saat dipanggil, tinggalkan seketika untuk bersama Allah Ta'ala. Mana hidup dengan Allah. Hidup dengan semata-mata kerana dengan Allah. Tidak lagi terikat dengan dunia, dengan diri dan sebagainya. Sebab itu juga falsafah. Di sebalik kita merangkaikan semua pakaian kita. Tinggal 2 helai saja pakaian. Yang putih. Pakaian putih. Pakaian ihram. Dan juga meninggalkan berwangian. Meninggalkan. Cuma kita, Allah Ta'ala ni dia tidak memberatkan hambanya. Tidaklah sampai disuruh tidak makan dan sebagainya. Makan masih boleh kan diperlukan oleh tubuh. Tapi kebanyakan daripada kebiasaan yang lain tu ditinggalkan. Kerana setiap hal yang maknanya bisa difahami oleh akal. Mana ibadat-ibadat yang lain lah. Pasti tabiat memiliki kecenderungan kepadanya. Mana cenderung untuk sembahyang, zakat dan sebagainya. Sehingga kecenderungan tersebut menjadi pembantu dan pendorong sekaligus untuk melaksanakannya. Dengan demikian di sini tidak nampak kesempurnaan, kehambaan dan ketundukan. Jadi oleh kerana masih lagi dapat difahami oleh akal. Dan nafsu pun, jiwa pun masih lagi dapat menerima lah. Maka di situ belum nampak kesempurnaan, kehambaan kita, perasaan kehambaan kita kepada Allah dan juga ketundukan itu. Tapi kalau dah kita sampai sanggup melakukan perkara yang sekalipun tak dapat difahami oleh akal dan juga nafsu sendiri pun tidak biasa, itu sememangnya menggambarkan kepada kehambaan dan juga ketundukan kita kepada Allah SWT. Jadi sebab itu binaan Islam kita tak akan sempurna selagi mana kita tidak sampai ke tanah suci. Jadi setiap orang ni kena berusaha sungguh-sungguh untuk melaksanakan ibadat haji dan juga ibadat umrah, di mana mengikut mazhab Syafi'i, kedua haji dan umrah itu adalah wajib dan juga rukun Islam, masuk dalam dipanggil kewajipan. Tapi ada mazhab lain yang menyatakan haji saja yang wajib, adapun umrah itu adalah sunat. Oleh kerana itu Nabi mengungkapkan, jadi kerana terdapat maksud tadilah, iaitu haji ini dan juga umrah ini menggambarkan kepatuhan, kehambaan. Maka sebab itu Nabi SAW diriwayatkan pernah mengucapkan berkenaan dengan haji secara khusus, talbiyah ketika haji, labbaika bihajjatin haqqan ta'ambudan wa riqqan. Aku sambut seruanmu ya Allah yang dengan haji ini sebagai hak, yakni bagi menaikkan hak engkau ya Allah, dan juga ta'ambudan sebagai ubudiyah, ini kehambaan diriku kepadamu ya Allah, wa riqqan, dan juga sebagai menzahirkan riqqan ni makna hamba. Kalau ta'ambudan tadi makna kehambaan, perasaan kehambaan. Riqqan ni makna sememangnya hamba. Kita itu adalah hamba. Jadi labbaika, aku datang kepadamu. Aku menyahut seruanmu, itu makna labbaika. Aku menyahut seruanmu ya Allah. Dan aku datang kepadamu sebagai haqqan, dengan haji ni, dengan melaksanakan haji ni, aku datang kepadamu ya Allah, aku sambut seruan kepadamu ya Allah, haqqan, bagi melaksanakan hakmu, wa ta'ambudan, bagi menzahirkan ta'ambud, perasaan kehambaan, kepatuhan kepadamu, wa riqqan, dan juga sebagai menyatakan bahawa aku ini sememangnya hamba-Mu. Nabi tidak pernah mengucapkan ucapan sedemikian dalam kaitannya dengan salat atau ibadat lainnya. Apabila hikmah kebijaksanaan Allah menghendaki bahawa keselamatan makhluk terkait dengan keharusan agar amal perbuatan mereka berlawanan dengan hawa nafsu. Mana selamatnya makhluk itu
memang menjadi satu hikmah Allah Ta'ala dalam menetapkan bahawa makhluk itu akan selamat kalau dia tidak dibelenggu oleh nafsu. Jadi sebab itulah hidupnya makhluk ini dia kena sentiasa menyanggahi keinginan nafsu dan sebaliknya patuh kepada Allah Ta'ala. Maka sebab itu, ya, dan agar kendalinya berada di tangan syariat, maknanya keselamatan dia itu, maknanya meninggalkan nafsu, agar dia dapat dikendalikan oleh syariat, sehingga dalam berbagai amal perbuatan mereka didasarkan kepada sunnah-sunnah kepatuhan, yang mana undang-undang, sunnah-sunnah kepatuhan maknanya ketetapan-ketetapan untuk mematuhi Allah dan sebagai konsekuensi penghambaan dan selaras dengan dipanggil kedudukan kita sebagai hamba, maka sesuatu ibadat yang maknanya tidak bisa difahami oleh akal, yakni haji lah, merupakan bentuk ibadah yang paling baik dan mengena, yang paling menepati dalam tazkiyatun nafs dan pengalihan dari tuntutan tabiat dan akhlak kepada tuntutan penghambaan semata-mata. Jadi kita tidak lagi patuh kepada Allah atas dorongan akal dan juga dorongan keinginan diri semata-mata, sebaliknya penuh dipanggil, ya, tulus atas dorongan kehambaan semata-mata. Ya, kerana akal pun tidak dapat memahami kenapa, nafsu pun tidak biasa, tidak mengingininya, tapi tetap kita buat semata-mata kerana kita ni adalah hamba Allah Ta'ala saja. Itu yang ada pada haji dan juga umrah. Perjalanan haji dan juga umrah atau manasik haji dan juga umrah. Apabila engkau telah memahami hal ini, maka engkau pasti akan faham bahawa kekagetan jiwa, mana rasa kagumnya jiwa dari hal pelbagai amalan perbuatan yang aneh ini, yakni haji, mana jiwa kita akan rasa kenapa kita perlu mengelilingi Kaabah 7 kali, kenapa kita perlu berulang-alik Safa dan Marwah, kenapa kita perlu melontar, kenapa perlu malam. Jadi jiwa kita berasa kagum, mana kaget dia kata, sebab tak dapat faham. Jadi tapi bila kita dah faham tadi ni, falsafah haji tadi ni, maka kekaguman jiwa kepada amal-amal yang aneh tadi yang tak dapat difahami oleh akal tadi ni akan hilang lah. Ya. Di mana hilang kerana jiwa kita sudah pun dapat memahami dan bahawa sumbernya adalah ketidakfahaman tentang bagai rahsia ibadat. Jadi kita tahu kenapa timbulnya kaget tadi ni, sebab tak faham. Tapi bila kita dah faham, hilanglah kaget itu, hilanglah rasa pelik dia panggil. Jiwa rasa pelik tadi akan hilang. Kiranya penjelasan ini sudah cukup untuk memahami prinsip haji, insya-Allah. Dia kata cukup dah. Yang pertama, al-fahmu sudah selesai. Maka yang kedua pula, kerinduan. Jadi kita kena hadirkan dalam hati kita ni rasa rindu kepada ibadat haji ni. Iaitu kata dia akan muncul, kerinduan pula akan muncul setelah kefahaman tadi. Jadi bila kita dah faham tadi, maka timbullah, oh saya pun teringin nak pergi buat haji. Ya, selagi saya tak pergi haji, saya tak melaksanakan ibadat haji, maknanya belum mantap, ya, belum sempurna perasaan kehambaan ataupun kehambaan itu sendiri, ya, kehambaan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi kita pun teringin nak buat haji. Dan kesedaran, itu yang pertama. Kerinduan ni muncul dengan sebab kefahaman tadi. Yang kedua, kesedaran bahawa rumah itu adalah Baitullah. Maknanya rindu kita nak pergi buat haji kerana
kita nak pergi menziarahi rumah Allah Ta'ala. Kerana Kaabah itu dinamakan dengan Baitullah. Sehingga orang yang berangkat menuju kepadanya sama dengan orang yang berangkat menuju Allah dan berziarah kepadanya kepada Allah. Jadi mana kita rindu nak pergi ke Mekah. Sebab apa? Sebab nak tengok Baitullah. Nak mengelilingi Baitullah. Kerana Baitullah itu Allah Ta'ala panggil rumah dia. Jadi menziarahi rumah dia sama seperti menziarahi dia. Selesai dah dua. Kemudian yang ketiga. Berazam. Dia panggil. Berazam. Maka hendaknya diketahui bahawa dengan azamnya, mana setelah faham, kemudian ada kerinduan, maka hadirkan pula keazaman dalam hati. Azam mana apa? Tekad. Ya, tekad mana hati ni menghendaki sungguh-sungguh. Menghendaki sungguh-sungguh untuk mencapainya. Maka hendaknya diketahui bahawa dengan azamnya, kenapa perlu berazam? Sebab dengan azam itu, ia bertekad meninggalkan keluarga dan negeri, menjauhi berbagai syahwat dan kelazatan dengan bertujuan menziarahi rumah Allah. Itu azam yang ada. Bukan dengan semata-mata untuk melancong, semata-mata untuk dah tak ada ujian lain, dah tak ada masa lapang, maka kita pun pergi Mekah lah. Dia bukan begitu. Tapi mana tekad kita untuk meninggalkan dunia kita, orang yang kita kasih, rumah kita, tempat tinggal kita, semata-mata untuk kita menziarahi rumah Allah Ta'ala. Tinggalkan rumah kita, menziarahi rumah Allah. Hendaknya ia mengagungkan dalam dirinya keagungan rumah dan keagungan pemilik rumah. Mana kena hadir dulu sebelum pergi haji ni. Betapa agungnya rumah Allah berbanding dengan rumah kita. Betapa agungnya pemilik rumah itu. Ini Allah berbanding dengan kita lah. Pemilik rumah kita ni. Rumah kita, banglo macam mana sekalipun. Pemiliknya siapa? Kita. Kita tu siapa? Kita pun tak ada apa pun. Tapi Kaabah itu walaupun sederhana. Cuma nampak Kaabah tu elok sebab kelambu Kaabah. Kelambu Kaabah bukan Kaabah. Kalau tak ada kelambu pun tak apa. Kaabah tu. Jadi Kaabah ni kalau kita selak kelambu tu bukan ada apa pun. Batu biasa lah. Tapi agung dia tu sebab apa? Sebab pemiliknya siapa? Iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hendaknya diketahui bahawa ia telah bertekad melakukan sesuatu yang sangat penting. Jadi dengan tekad nak pergi haji ni kita dah bertekad untuk melakukan sesuatu yang sangat hebat, sangat penting. Dan siapa yang mencari sesuatu yang sangat agung, maka sungguhnya ia mempertaruhkan hal yang sangat agung. Khatara. Dalam bahasa Arabnya disebut, ini pun satu kaedah. Kaedah yang kita boleh jadikan sebagai satu, apa? Satu azimat ataupun kita sebut apa? Satu senjata untuk berjaya dalam hidup kita ini. Disebut dalam bahasa Arab dia kata, dia sebut dalam bahasa Arabnya, dia kata man talaba aziman khatara bi azimin. Dan siapa yang mencari satu benda yang agung, dia hendaklah khatara bi azimin, sanggup mencurahkan, maknanya sanggup menggadaikan, dia sanggup bertaruh sesuatu yang agung juga. Sebab tu kita parti orang bisnes, orang bisnes ni, maknanya kita tengok orang yang bisnes, bangsa yang memang dia bangsa bisnes, dia sanggup keluarkan modal yang banyak. Dengan modal yang banyak, untung banyak. Tapi kita orang Melayu pula nak untung banyak tapi tak mau buat keluar modal banyak. Jadi sebab mana itu meniaga kecil-kecil lah, sikit-sikit. Tapi kalau tengok orang lain, dia sanggup pinjam bank berjuta-juta. Tapi setelah dia buat study lah, dia kaji bisnes ni ada apa
potensi dia buat perancangan dan sebagainya. Tapi orang Melayu kadang-kadang pinjam berjuta tapi bisnes tak tahu apa lagi. Akhirnya pinjaman berjuta tu beli kereta, buat rumah sebagainya. Tinggallah sikit saja modal untuk berniaga. Akhirnya perniagaan pun lingkup, dia jadi orang berhutang. Untung tak dapat, menanggung hutang pula selepas itu. Jadi orang kalau kita nak mencari sesuatu yang agung, mesti kita sanggup mempertaruhkan sesuatu yang agung juga. Jadi sebab itu dalam masalah ini tekad, bekalan kita sebenarnya dalam hidup kita ini. Aset kita yang paling berharga sebenarnya bukan duit, bukan wang, tapi tekad. Kegagalan kita yang paling awal sekali sebab tekad tak kuat. Tekad tidak kuat. Mana kita tak gunakan aset tu, tekad hati ni. Jadi sebab itu Syekh Muhammad Al-Ghazali dan satu tulisan dia, pernah baca dulu. Tapi tak tahu di mana, baca buku mana. Waktu dia bersih lagi, selalu baca buku dia. Tapi asalnya dalam buku Jadid Hayatak. Dia ada satu buku Jadid Hayatak, perbaharui hidup kamu. Buku ni sebenarnya dia tulis setelah dia membaca satu karya yang sangat masyhur lah di dunia ni. Ditulis oleh seorang penulis buku motivasi. Dalam bahasa Arab ni, buku ni diterjemah. Walaupun tak tahu dalam bahasa Inggerisnya. Asalnya oleh Dale Carnegie. Dalam bahasa Arabnya dia terjemah begitulah, Dale Carnegie ke Wallahualam. Tapi penulis bahasa Inggeris. Dalam buku bahasa Arab ni diterjemah dalam bahasa Arab, buku tu Da' al-qalq wa abda' al-hayah. Tinggalkan kesedihan dan mulakan hidup baru. Jadi Syekh Al-Ghazali dia tidak ada kebolehan dalam bahasa Inggeris, dia baca dalam terjemah Arab tu, buku Dale Carnegie tu. Selepas dia baca buku tu lah, dia menghasilkan pula satu buku. Karena kata dia, penulis ini menulis walaupun dia bukan Islam, orang Kristian, tapi dia menulis dengan fitrah. Dia menulis dengan batin, dengan fitrah. Makna mengajar orang bagaimana nak menghilangkan nak menghilangkan keresahan, kerana manusia ni dirundung keresahan, stres dia panggil, dengan banyak faktor. Maka dia pun tulis buku menghurai dengan dia aspek Islam, dengan ayat Quran, dengan hadis Nabi dan sebagainya. Mana mengembalikan fitrah itu kepada agama. Kerana bagaimana hadis Nabi ini menyebabkan al-hikmatu dhalatul mu'min fa anna wajadaha fa huwa haqqu biha. Hikmah kebiasaan ini adalah barang hilang. Barang asalnya milik orang Islam tapi telah kehilangan, orang lain ambil. Maka dialah yang paling berhak untuk ambil semula. Jadi sebab itu ilmu-ilmu yang baik ini, walaupun ditemui oleh bukan Islam, tapi kita kena ambil balik. Asal-asalnya itu adalah hak kita. Maka dia pun tulis buku Jadid Hayatak, perbaharui hidup kamu. Dia seorang buku motivasi, dan ramai di kalangan pembaca yang menyatakan bahawa karya Syekh Muhammad Al-Ghazali ada lebih 80 lebih. Dan Syekh Muhammad Al-Ghazali ini dia tak macam ulama-ulama lain. Dia apabila menulis, dia akan tinggalkan semua rujukan. Dia akan tulis dengan keluar daripada otak dan hati dia saja. Mana dia tak mau tulis dengan semata-mata nak tulis. Semata rujuk sana rujuk sini. Tapi dia tulis benda yang hadir dalam pemikiran hati dia, bahawasanya umat Islam perlu baca. Perlu membacanya. Sebab itu buku-buku dia ni hidup. Cuma sukar untuk dibaca. Orang Arab sini pun sukar kerana dia bahasanya terlalu tinggi.
sastra, maknanya dia lebih kuat, bahasa lebih kuat daripada bahasa Syed Qutb. Ya, Syed Qutb sastrawan. Ya. Dia menulis Fizul Quran, menulis Ma'rifat Thariq itu dengan bahasa yang sangat indah, yang sangat tajam. Tapi Ghazali ini dia tulis dengan uslub balaghah. Ya. Tapi orang yang memahami memang akan rasa zauq untuk sendirilah. Jadi dia menulis buku ni. Di antara yang selalu ingat daripada buku ini, di antara yang baca buku tu, dia kata daripada 5 yang masam itu, maka boleh dicipta minuman yang enak. Memang betul lah. 5 nipis yang masam tu yang boleh dicipta, dia panggil minuman yang sedap dimakan. Jadi tak semestinya benda yang masam itu, mana masam ni kinayah kepada keperitan lah. Sebenarnya keperitan dalam hidup ni, kalau kita fikirkan, kita aturkan semula, maka kejatuhan, pengalaman pahit dalam hidup ni akan menjadi satu pengalaman yang indah yang membawa kita untuk meningkat lebih. Jadi dalam karya dia, kalau tak silap karya itu ataupun karya lain, disebutkan bahawa kita, kalau kita bersama dengan satu tekad itu 5 tahun, ya, mana kita hidup dengan tekad itu, setiap hari kita fikirkan, kita menyebutnya selalu, kita akan nampak kesannya 5 tahun. Mana 5 tahun berikutnya, kita akan nampak kesan. Contoh macam kita tekad untuk menjadi kaya. Setiap hari kita fikirkan, kita merancang, kita hidup dengan tekad itu. 5 tahun nanti kita akan jadi kaya. Benar-benar kita akan jadi kaya. Kemudian, dalam tahun lepas, 2 tahun yang lalu, anda beli buku Jack Ma. Satu buku tu yang menghimpunkan kata-kata hikmah dia lah, motivasi daripada dia. Jack Ma pun sebut yang sama. 5 tahun juga. 5 tahun. Apa saja yang kita rancang dan kita hidup dengan dia secara konsisten, secara bersungguh-sungguh, 5 tahun akan nampak hasil. Kita akan mencapai hasilnya. Jadi maknanya Jack Ma dengan Syekh Ghazali ni, di sudut ni makna dia guru dia sama. Tak tahulah siapa dia. 5 tahun. Dalam Quran pula, kalau dari segi generasi, 40 tahun. Ya, generasi. Sebab tu generasi hari ini, kita tengok macam mana Islam hari ini adalah yang disemai 40 tahun yang lalu oleh pendakwah-pendakwah yang dulu, 40 tahun yang lalu. Generasi kami. Generasi kami hari ini, generasi ni ada umur 50, mana generasi yang disemai oleh ulama 40 tahun yang lalu. Kita boleh baca generasi 40 tahun yang akan datang, kita tengok kita tengah buat apa sekarang. Pendakwah-pendakwah hari ini tengah buat apa sekarang. Kalau baik, baiklah. Kalau tak baik, kalau silap, silaplah. Akan lahir generasi yang akan datang. Kitaran ekonomi pula itu disambil dari dalam Quran. Daripada kisah Nabi Musa AS. Bani Israel, mereka dibiarkan Allah tercari-cari jalan keluar 40 tahun di padang pasir Atih. Selepas 40 tahun, barulah mereka berjaya masuk Palestin, Baitul Maqdis. Jadi, bila permulaan mereka dihukum oleh Allah, tercari-cari jalan keluar, tak berjumpa di padang pasir itu, iaitu mula saat Allah Ta'ala turunkan perintah kepada Nabi Musa, perintah supaya mereka berjihad membebaskan Palestin. Lalu mereka menjawab, izhab anta wa rabbuka faqatila. Kerana kebetulan Palestin pada ketika itu sedang dikuasai oleh bangsa yang kuat. Jadi mereka kata kepada Musa, pergilah kamu oleh Musa bersama Tuhan kamu berperang. Nahnu hahuna qa'idun. Kami nak duduk sini nak tengok boleh menang ke tak. Maknanya pada ketika itu
Bani Israel yang menguasai Bani Israel waktu itu ialah generasi pengecut. Maka Allah Ta'ala hukum 40 tahun. Selepas 40 tahun, Nabi Musa benda meninggal, maka generasi baru yang dipimpin oleh Fatah, anak murid Nabi Musa yang bersama dengan dia ketika bertemu Khidir, dialah yang pimpin untuk membebaskan Palestin 40 tahun berikut. Maknanya generasi-generasi lama yang pengecut tadi semua dah mati dah. Timbul generasi barulah yang dididik yang semula Nabi Musa AS. Jadi disebut generasi 40 tahun. Kitaran ekonomi pula 7 tahun. Kisah Nabi Yusuf AS. Jadi sebab itu negara ini, sepatutnya negara Islam ini, dia mempunyai aset simpanan 7 tahun. Berlaku apa-apa, kemarau ke apa-apa, tak akan terjejas selama 7 tahun. Tapi kita tengok ada negara-negara yang buat. Malaysia pun tak buat. Banyak negara Islam. Sebab itu kita baru ni, bila baru 2 tahun COVID, duit dah habis. Hutang dah semakin meningkat. Kita tidak dipanggil apa, tidak ada simpanan. Dan anda pernah baca dalam perancangan ekonomi, individu pula 2 tahun. Bagi individu, dalam satu buku ni lah, buku pengurusan kewangan. Anda baca, disyorkan 2 tahun. Maksudnya kita ada simpanan, sekurang-kurangnya untuk kita hidup 2 tahun. Bagi kita kira lah, bulanan kita tu berapa. Bulanan kita katalah, bulanan hidup sewa rumah, keluarga, anak-anak sebagainya. Sebulan kita kata 3,000. Jadi kali dengan 2 tahun, 12. 12 kali 3 berapa? 30. 36. 36 kali 2. Maknanya kita ada simpanan 2 tahun. Berlaku berapa kita tak terjejas. Maknanya kita mempunyai, dipanggil apa istilah apa? Kebebasan kewangan dipanggil. Kebebasan kewangan. Kalau sekadar gaji saja cukup tiap bulan, simpanan tidak ada, sebenarnya kita belum bebas. Kita belum memiliki bebas kewangan. Ini yang gagal orang Melayu. Orang Melayu, mana tidak ada orang mendidik orang Melayu. Mana kadang-kadang kita kesian. Jadi pengurusan hidup ni tidak ada orang yang bersimpati dengan bangsa kita orang Melayu ni untuk didik. Sebab tu anak-anak kita, anda tengok di kampung sini lah. Walaupun dia mengaji daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah. Habis SPM tapi tak tahu nak menguruskan hidup. Anda tengok anak-anak kampung rajin, ada yang rajin. Anda pernah tanya mereka, sembang dengan mereka. Kamu mesin rumput 1 hari, orang bayar berapa? Dia kata kalau 1 hari penuh, Ustaz, 200. 1 hari penuh 200 dia dapat. Modalnya apa? Modal dia mesin je, mesin rumput. Sekali dia beli saja 400. Paling mahal baru ni kemarin dia tanya mesin rumput paling mahal 1,000 lebih, 1,500. Itu modal sekaligus dia bayar. Kemudian minyak, setiap kali nak mesin minyak dalam 1 tong penuh dalam RM8.5. RM8.20. RM9 lah. 1 hari dia boleh dapat 200. Tapi tanya dia, duit pergi mana? Dia kata, habis gitulah Ustaz. Buat apa habis? Dia pun senyap. Dia kata, makan, kemudian rokok, kemudian lagi kata, beli handset. Maknanya sebab mereka suka. Handset tu memang beli 2-3 ribu sebagainya. Dia pun tak simpan. Simpan tak ada account bank. Dia tak ada. Account bank tak ada. Bayangkanlah, kalaulah 200 1 hari, dia ajar, ada orang ajar dia pengurusan kewangan. Dia boleh bina kehidupan dengan kerja kampung saja. Dia boleh buat rumah. Dia boleh ada, dia panggil untuk mas kahwin dia dan sebagainya. Tapi sayang tak ada orang nak didik dia. Dan tidak ada orang nak mengasuh dia. Dan orang Melayu ni dia suka fiqh. Selalu orang sebut, kadang-kadang mungkin, kadang-kadang orang pun pelik. Ustaz ni mengaji dalam bidang fiqh. Tapi banyak komen-komen itu seolah macam
Fiqh ni ilmu khilaf, ilmu masalah. Belajar untuk jawab masalah. Kita bukan hidup dengan masalah. Kita kena hidup dengan tekad. Kita kena tahu kita nak capai apa dalam hidup ni. Imam Ghazali kata nak capai, kalau dari segi kerohanian, nak capai akhirat. Kalau nak capai akhirat, tak boleh dengan ilmu tentang masalah nikah kahwin, ilmu tentang masalah jual beli, ilmu tentang masalah hudud. Masalah itu masalah ilmu, bila timbul masalah baru keluar ilmu tu. Jadi ilmu kita nak sekarang ni, yang kita perlu diajar pada kita ni, kita sendiri ni, adalah ilmu macam mana nak masuk syurga. Nak kena buat apa masuk syurga. Kalau dunia pula, macam mana nak maju. Macam mana kita nak ada rumah. Macam mana kita nak ada kereta. Macam mana kita nak simpan duit. Macam mana kita nak hidup atas dayan kita ni, usia kita kata 60. Itu ilmu yang betul. Itu yang sepatutnya dikaji pada Quran. Quran ajar apa kita nak masuk syurga. Itu fadhil amal. Sebab tu orang tabligh istiqamah. Sebab dia tak sibuk sangat dengan fiqh ni. Dia sibuk dengan fadilah amalan. Maknanya nak targhib. Ni nak targhib. Ni dia panggil. Macam nak puasa lagi banyak. Nak sembahyang lagi banyak. Nak baca Quran lagi banyak. Dan itulah juga kita hidup. Macam mana nak maju dalam perniagaan. Macam mana nak maju dalam pertanian. Macam mana nak maju dalam penulisan. Macam mana nak maju. Itu ilmu yang sebenarnya. Dan itulah tulisan-tulisan Syekh Muhammad Al-Ghazali. Syekh Muhammad Al-Ghazali. Itulah fokus dia, penumpuan dia. Jadi tuan-tuan bersekalian, kita banyak sembang pasal itu. Memang begitulah tuan-tuan bersekalian. Memang sukalah berkongsi. Kalau berkait dengan kehidupan ni, bagi anak sendiri memang kena tekankan. Dan bagi tuan-tuan dan puan-puan yang jadi guru, kena tolonglah anak-anak murid. Bagi motivasi untuk hidup. Bagi motivasi untuk mereka hidup. Macam mana nak menguruskan kehidupan, dunia dan akhirat. Nak ibadat dan sebagainya. Bagi targhib untuk mereka ni sentiasa sembahyang berjamaah. Dan sebagainya. Kita berhenti situlah. Hari ini kita berhenti di situ. Nanti kita akan sambung lagi. Kita berhenti di bahagian keazaman itu, insyaAllah. Kita akan mula bacaan semula di situ, insyaAllah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.